bahasa yang diharapkan, bukan bahasa yang dipertimbangkan. Oh, kita semua sama, bukan darjat, bukan rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah, hidayah yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini, semoga kita gunakan dan kita dapat jadikan diri kita sebagai hamba Allah yang terbaik. InsyaAllah dalam tangisan mu'alaf, satu tangisan kerana Allah berikan kepada kita hidayah, tangisan kegembiraan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memakbulkan segala doa kita untuk bersama dengan para nabi, khususnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti, insya-Allah. Jadi dalam tangisan mualaf pada hari ini kita ada tetamu. Macam biasa kita akan bawakan seorang tetamu mualaf kita yang kita akan perkenalkan sekejap saja lagi, dan kita juga akan menceritakan sebuah kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ammar bin Yasir. Perjalanan kehidupan Ammar bin Yasir nanti insya-Allah kita akan sentuh. Tapi sebelum daripada itu, mari sama-sama kita saksikan teaser yang telah disediakan. Okey, dah sedia untuk masuk Islam? Saya sedia untuk peluk Islam dengan rela hati, Ustaz. Okey, jadi boleh ikut saya? Boleh, silakan. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, alhamdulillah. Kamu tengok cerita apa? Ni filem baru tu daripada Marvel. Baru saja nak tengok ni, apa? Oh, tadi dengar macam Arab. Ingat kamu lain cerita Arab? Tak adalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ryan, kau keluar sekarang? Ryan! Ya bang, ada apa ni bising? Ada apa? Kau ingat aku bodoh ke? Baik kau cerita sekarang. Bila kau masuk Islam? Sudah 2 bulan bang. Hayah. Kau tak bikin mami ke? Alamak. Aku bagi tahu mami sekarang. Hello. Ryan, betulkah apa Mami dengar ni? Betul Mami. Saya dah peluk Islam ni. You betul-betul buat Mami sakit hati. Mulai sekarang, I bukan Mami you lagi. Tapi Mami, Jangan panggil I Mami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memudahkanlah urusan perhijraan aku ini. Amin ya Allah. Semoga Allah memakbulkan doa tetamu kita bersama di studio, iaitu Encik Ryan bersama dengan Dr. HD, insya-Allah di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, selamat pagi. Selamat pagi juga Ustaz. Debar Masya-Allah. Berdebar sikit. Masya-Allah. Alhamdulillah, bersama dengan saya pada pagi ini, saya tidak berkeseorangan. Encik Ryan, dia adalah seorang mualaf dan insya-Allah
kalau kita tengok tadi di video yang telah disediakan, teaser yang telah disediakan, kita nampak bagaimana struggle-nya, bagaimana usaha Ryan untuk memeluk agama Allah dan menyembunyikan keislamannya. Jadi kita nak dengar sendiri daripada seorang tetamu mualaf kita untuk menceritakan kisah cabaran kehidupan dia dan apa harapan dia, insya-Allah. Semoga dia menjadi inspirasi kepada kita semua. Baik, Encik Ryan, bila kita tengok tadi dalam video tu, boleh tak sebelum daripada kita nak cerita apa kisah yang terjadi, perkenalkan diri dahulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ni ialah saya Ryan, umur 20 tahun, bangsa Cina dan telah memeluki agama Islam sejak tahun lepas lah. Masya-Allah. Kini belajar dekat Universiti Tunku Rahman, ambil jurusan perakaunan lah. Sekarang dah tahun 2 SEM 1 lah. So sedikit lah untuk pengenalan diri sendiri. Baik, kepada orang awam. Bila Ryan sebut tadi, Ryan masuk agama fitrah, iaitu agama Islam pada umur 20 tahun. Bagaimana mulanya terdetik untuk nak memeluk agama Allah? Okey. Walaupun dia cerita macam ni, dia memang panjang. Tapi saya akan sedaya upaya untuk pendekkan lah. Ini berlaku dia masa tu pada tingkatan 4 kan. Kita kalau ada setengah penonton yang ada tengok ni, mungkin korang akan ingat balik lah sejarah, subjek sejarah bab 4 dia cakap pasal tentang zaman jahiliah lah. Sampai berapa saya tak tahu, dia cerita pasal tentang Asia Tenggara dia telah menerima agama Islam lah. So dekat situ sepanjang cerita zaman tamadun Islam tu, dia akan menjadi, boleh katalah macam satu pemangkin untuk tercetusnya lah untuk memeluki agama Islam lah sejak sama sekolah menengah lah. Di samping itu juga saya pun ada merujuk lah kepada mana-mana video dakwah daripada ustazah yang memang macam terkenal kan kat dalam media sosial. Saya pernah sekali macam tapi tak terlepas lah macam masa saya pergi melancong dekat Terengganu tu, berhasrat lah untuk nak macam menghadiri majlis ilmu oleh Ustaz Azhar Idrus. Yang tu memang minat sangat sebab dia punya cara dia memberikan ilmu pengetahuan tentang Islam tu memang mantap. Tapi masa saya pergi ke sana tu, dia masa dah sampai dekat Terengganu tu, dia punya ceramah tu dia dekat tempat lain dah. So macam kesian lah tak dapat berkesempatan untuk melibatkan diri dalam ceramah yang penuh dengan berkat inilah. Maknanya Ryan bila nak memeluk agama Allah tu daripada sejarah buku tingkatan 4. Itu sama dulu. Sekarang itu pada dulu. Sekarang saya ada ambil satu saja nama dia Titas. Titas tu ada tamadun Islam juga. So macam sangat etik sangatlah, macam berantisipasi untuk belajar kembali terhadap tamadun tersebut. Masya-Allah. Tertariknya disebabkan sejarah kehebatan agama Islam itu sendiri. Sebab tu kita sebagai umat Islam, bila kita tak mengenal sejarah daripada zaman sebelum daripada kebangkitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kebangkitan baginda Rasulullah, maka kita akan lihat bagaimana kehadiran baginda Rasulullah itu merubah segala seisi dunia. Sebab itu pada zaman jahiliah, bagaimana orang yang di sana hidup dalam zaman kegelapan. Bila masuknya zaman Islam, zaman para sahabat, zaman tabi'in, mulalah Islam ini nampak padanya kehebatan, keagungan agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita nak tahu bila perjalanan Ryan tadi sebut bermulanya daripada membaca buku sejarah tamadun Islam, bukan senang buku teks sekolah kita maknanya ada cerita tentang keislaman. Sebab itu pentingnya kita mengetahui tentang sejarah. Bila dah berminat dengan agama Islam, kita tengok dalam video tu tadi ada kesulitan, mungkin ada di sana halangan. Apa sebenarnya cabaran yang dilalui oleh Ryan? Sebab tu benda macam ni memang akan terima tentangan yang sangat hebat
tapi keluarga tau. Allah. Macam sebab mungkin kalau kena tahu jugalah dalam komuniti, ada setengah orang dalam komuniti bukan Islam ni, ada orang anggap macam seseorang bukan Islam ni, kalau dia peluk Islam ni, dia akan jadi orang Melayu lah. So maksud dia bermakna macam seolah-olah kalau saya peluk Islam ni, seolah-olah saya akan dikeluarkan lah ataupun dipinggirkan dalam institut keluarga saya lah, sebab kalau keluarga saya ada 4 orang, dia akan jadi 3 orang lah sebab saya ni peluk Islam. Dan dari segi makan, dari segi beribadah semua tu memang akan jadi susah payah lah tu. Itu antara cabaran saya terima lah. Itu tantangan lah daripada keluarga jugalah. Jadi sekarang ni keluarga masih lagi sudah menerima ataupun keluarga masih lagi? Alhamdulillah lah sekarang ni buat masa kini mereka dah terima dah. Sebab dah lama tahu kan, sebab benda macam ni daripada menentang sampai nak menerima macam tu, dia kena ambil masa. Betul. Masa sama lama untuk menyesuaikan diri dalam benda yang berlaku, benda macam ni yang berubah secara drastik. Betul. Sebenarnya sebab tu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang mengambil keputusan untuk kembali ke agama fitrah adalah satu keputusan yang sangat besar, yang paling besar dalam hidup dia. Kerana dia melibatkan diri dia, melibatkan tabiat dia, melibatkan ahli keluarga dia dan masyarakat di sekeliling. Sebab tu mereka ini sebenarnya bukan golongan ketiga, kelas ketiga, tak. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah pendakwah yang akan memaparkan ataupun akan menunjukkan, akan melahirkan da'i-da'i mu'alaf. Sebab tu ada sebuah kisah, Rayyan, Ustaz nak kongsikan bersama dengan penonton, kisah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ammar bin Yasir. Siapa tak pernah kenal, siapa tak pernah dengar cerita tentang Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir namanya adalah Ammar bin Yasir bin Amir bin Malik. Ibunya yang sangat terkenal sehingga ada lagu namanya Sumayyah. Kan? Kemudian di situ juga Ammar bin Yasir ini, kalau kita lihat, dia di antara orang yang terawal masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, kana awwal man azhara islamahu sab'atun. Kata Mas'ud Ibnu Mas'ud, iaitu orang yang terawal untuk masuk Islam ada 7 orang. Yang awal-awal untuk masuk ke dalam agama Allah ini ada 7 orang. Yang pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga Ammar, yang keempat ibunya Sumayyah, yang kelima Suhaib yang kita telah bicarakan kisahnya, Suhaib Ar-Rumi, yang keenam Bilal, dan yang ketujuh Al-Miqdad. Dan dalam perjalanan Ammar bin Yasir ini, kita tengok bagaimana ketika mana dia ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam. Pada ketika itu dia bertemu dengan seorang sahabat Nabi juga yang teringin untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Suhaib Ar-Rumi yang telah kita sebutkan kisahnya sebelum daripada ini. Pada waktu itu ketika mana dia berjumpa dengan Suhaib, dia tanya Suhaib, apa yang kau lakukan di rumah Al-Arqam? Maka pada waktu itu Suhaib kata, aku ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar, aku juga yang demikian. Aku nak bertemu dengan Muhammad kerana aku dengar cerita daripada mereka-mereka yang menceritakan tentang perjalanan hidup baginda Rasulullah. Dan apa yang berlaku pada waktu itu, ketika mana telah masuknya Islam, Ammar, keluarganya telah masuk ke dalam agama Allah, maka sudah pasti seperti mana yang Rayyan sebut tadi, tentangan hebat daripada orang sekeliling. Antaranya iaitu tuan kepada Sumayyah, Abu Huzaifah Al-Mughirah, dan Abu Jahal telah menyeksa keluarga Sumayyah dengan seksaan yang sangat dahsyat. Apakah seksaan yang mereka terima? Mereka telah diikat di sebatang besi yang sangat panas, kemudian ditarik di padang pasir, kemudian di tengah hari yang sangat panas. Itulah seksaan, sehinggakan seksaan itu disebutkan di dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seksaan yang sangat dahsyat ketika mana mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar itu sahaja, ibunya Sumayyah yang kita telah tahu, pada satu hari, pada satu malam datang Abu Jahal
ke rumah Sumayyah, lalu dimintanya Sumayyah untuk kembali balik kepada agama mereka, untuk menyembah berhala, untuk mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhirnya Sumayyah, mereka telah memilih agama Islam sebagai agama mereka, dan apa yang dilakukan, diambilnya satu lembing dan ditusuknya Sumayyah sehingga dia adalah ibunya, adalah Ibu Ammar, adalah orang yang pertama syahid di dalam Islam. Itulah kehebatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir, ketika mana dia melihat ibunya syahid, maka pada waktu itu kerana terlampau takut, kerana takut diapa-apakan, pada waktu itu dia telah mencaci baginda Rasulullah. Dia telah mencaci Islam. Dan kemudian dia apabila telah selesai pada malam itu, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sesungguhnya apa yang aku sebut, tetapi dalam hatiku aku tetap dengan Islam." Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nahl ayat 106. Apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab Allah. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran sedangkan hatinya tenang dan tenteram dengan Islam. Sebab tu Ammar bin Yasir, Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus kepada ayat ini kepada mereka yang terpaksa menyatakan kekufuran kerana mungkin disebabkan kemudaratan yang mereka akan hadapi. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, bersama dengan kita saudara kita Rayyan yang sememangnya dia menyantuni ahli keluarganya, dan alhamdulillah kita juga Rayyan, kita doakan semoga Rayyan dan ahli keluarga dapat memeluk agama Allah, dapat menerima agama Allah. Cuma kita nak tahu sebenarnya apa harapan Rayyan dalam kehidupan bila masuk dalam agama Allah, kemudian apa harapan dengan Akademi Al-Bayan. Okey, so harapanlah, untuk harapan tu saya just bagi tahu jelah Islam ini adalah untuk semua orang, bukan hanya sekadar-kadar untuk orang Melayu sahaja, untuk semua orang. Untuk semua orang. Di samping itu juga dia adalah sebuah agama yang membawakan keamanan, kepada umat manusia, bukan saja ke dalam negara kita tapi juga dekat seantero dunia lah. Lagi satu, yang paling penting berdasarkan pengajaran ini, walaupun saya sendiri berbeza agama dengan keluarga saya, iaitu agama Buddha, tapi dia tidak bermakna saya berhak untuk nak memutuskan hubungan dengan keluarga, sebab saya ni sebagai tetap menjadi seorang anak yang bertanggungjawab untuk menjaga ibu ayah sampai mereka meninggal dunia lah. Jadi rasa tu dia macam yalah, rasa berat nak cakap, tapi itu hanya sekadar yang sedikit lah apa yang saya berharap kepada orang masyarakat inilah. Kita ni golongan mualaf ni bukan macam golongan terbenci, kita ni manusia juga. Betul. Kita pun tetap macam kena dilayan dengan sama rata. So harap je lah orang kita ni dapat, yalah, suatu hari nanti akan memberikan kesedaran kepada orang ramai agar Islam ini boleh diterima oleh semua orang, agar negara kita akan dapat terus maju dan menerajui ke masa depan lebih cerah, lebih baik, dan juga melahirkan masyarakat yang makmur. Amin. Dan damailah. Amin, insya-Allah. Terima kasih Rayyan. Alhamdulillah, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan membawa impian yang sangat besar untuk melahirkan dai mu'alaf. Kalau Rayyan boleh masuk ke dalam agama Allah, boleh konsisten, istiqamah untuk menyantuni ahli keluarganya, untuk konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang telah lahir dalam Islam,
yang telah faham tentang agama Islam sudah pasti kita mesti melakukan kewajipan kita di atas muka bumi. Jadi Pertubuhan Akademi Al-Bayan ingin membangun sebuah mahat tahfiz dakwah anak-anak mu'allaf untuk melahirkan para da'i mu'allaf, kemudian mereka akan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kefahaman kepada mereka yang bukan Islam, kemudian mereka mengajak untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas ini mestilah kita sambung dan kita harapkan semua sokongan, sumbangan ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan untuk kita mendapat saham akhirat kita sehingga kita meninggal dunia, dan paling besar adalah ganjaran ketika mana kita dapat mengislamkan orang lain, memberikan kepahaman kepada orang lain dan mereka beramal dengan agama. Insya-Allah kita yang memberi sumbangan akan mendapat saham akhirat. Dan kita juga menyediakan kelas pengajian anak-anak mu'alaf dalam 3 bahasa, bahasa Melayu, Mandarin dan Tamil, yang telah kita jalankan setiap hari Sabtu dengan guru-guru yang bertauliah, dengan kita ada silibus yang tersusun, dan insya-Allah boleh ramai-ramai join secara percuma, secara online. Mungkin bukan anak mu'alaf, mereka yang mungkin orang Islam sendiri boleh join anak-anak mereka, dialu-alukan. Semoga Allah merahmati dan meredai kita semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada Rayyan kerana sudi bersama berkongsi dengan kami tentang kisah kehidupan. Sebab itu kita jadikan ia satu inspirasi dalam kehidupan. Seperti mana tagline Pertubuhan Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Rayyan masuk ke dalam Islam bukan bererti dia masuk dalam agama Melayu, tetapi dia masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan bersama dengan saya Dr. HD dalam Tangisan Mu'alaf. Kita akan memaparkan kisah-kisah yang lebih menarik dan kisah-kisah para sahabat, insya-Allah. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam